Kali ini kita akan berbincang mengenai soalan dalam bearing. So, kita akan berbincang mengenai soalan-soalan yang popular, yang agak popular lah dalam topik bearing ni. Okay, biasa bearing ni dalam paper 1 je dia keluar. So, tak pernah keluar paper 2. Tak tahulah akan datang kan. So, jom kita tengok je 3 bentuk soalan yang agak popular. So, yang pertama, inilah soalannya. Okay, soalannya simple je lah. Okey, diberi bahawa P dan Q adalah dua titik yang terletak pada satu sata mengufuk. Bearing Q dari P. Tengok ni ada dari P. Okey, sebelum buat soalan ni, cikgu cadangkan awak lihat dulu video cikgu yang sebelumnya. Part 1 sebab yang itu lebih pada nota. Pemahaman konsep untuk menjawab soalan. Yang ni terus kita jawab soalan. Jadi cikgu tak explain banyak lah. Okey. Okey, so dari P. So ingat, bila dari P, kita kena start letak arah utara pada P sebab dia nak dari P. Okey, tengok kat mana tu? Bearing Q dari P. Q dari P So kita letak arah utara pada P. 65. Okey, kita pun buatlah sikit. So kita boleh sebenarnya kita boleh terus cari dekat sini. Okey, cuma cikgu nak implement, kita guna yang teknik yang sebelum ni cikgu ajar pada video pertama lah. Okey, sebab ada setengah soalan tu agak susah sikit, agak tough sikit kan, kena lukis. Jadi walaupun dia senang, kita lukis sikit tengok. Yang pertama seperti biasa, kita akan buat titik P dan Q. So oleh kerana dia nak dari P, so kita pun buatlah P. Okey, kita buat P. Maksudnya P tu adalah utara. Okey, pada utara. So tengok pada utara, tengok ni. Kenapa cikgu condong kat sini? Kerana dia bagi bahawa sudutnya adalah 65. Okey, kenapa kat situ? Sebab kita dah tahu bahawa dia punya timur kat sini mestilah 90 darjah. Kan? Jadi 65 tu takkanlah dia lebih daripada 90 darjah. Jadi kita agak-agak kat situ lah. Okay, nampak tak jawapannya apa? Kan? Sama kan? 65. Tengok. P dan Q. Okay? So ingat macam tu. Okay, lagi. Kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan kedua. Diberi bearing Q dari P adalah 20. So tengok tu. Dia buat yang dari dulu. Kalau macam ni, dia ada info ni namanya info sebab ada dua soalan, dua maklumat dia bagi. Ni info yang pertama, ini soalan sebab suruh cari. Ni soalan. Ni pun dari juga, nampak tak? Ada dua dari. Jadi mula-mula kita kena buat dari P dulu sebab ni info. Lepas buat dari P tu baru kita akan buat dari Q untuk jawab soalan. Jadi seperti biasalah kita buat P dan Q. Okay. So and then kita letak utara pada P. Kenapa? Sebab kita dari P dari P. So, and then dia kata 20 darjah. Jadi, logiknya mestilah kurang daripada 90. Ni 90 kan? Jadi, kurang 90, kita agak-agak kat situ lah. 20. Mungkin atas lagi pun boleh. Mana-mana yang kita rasa lah. Sebab ni kita sketch je kan? Okay, settle kat situ. Tapi dia nak daripada Q pula. Soalan kat situ. Jadi, oleh demikian, kita kena letak pada Q. Utaranya. So, maksudnya daripada Q sampailah ke P ni, berapakah jumlahnya? Okey. Seperti kita maklum bahawa straight line adalah 180. Okey. So kita tambah ni sikit. Ni berapa ni? So ni cikgu dah ajar pada topik yang sebelumnya. Kita kena ingat bentuk Z. Nampak bentuk Z? Okey, bentuk Z. Jadi bentuk Z ni sama ni. Ni sama dengan ni. Sama tau. Jadi bentuk Z sama. Jadi kita letak 20. Okey, maka totalnya berapa? Totalnya kita tambah lah. Okey, maka kita akan dapat 200 degree. Tada, dah siap. Okey, antara yang senang. Nampak tak? Sebab tu penting kita lukis. Sebab tengah-tengah soalan tu dia tak ada lukisan. Kan? So kita kena lukis lah. Okey, kita pergi soalan ketiga yang agak susah sikit. Okey. So, titik P dan Q terletak pada satu sata mengufuk bearing Q. P dari Q. Tengok ni. Dari Q. Jadi kita punya utara pada Q. 110. Kita agak-agak lah kot. Q dulu kepada P. Okey. Alright. So kita agak-agak lah tengok ni. Kalau kita buat pangkah, ni timur, selatan, barat, kan? Jadi apa yang perlu kita buat ni, tengok ni. Kalau kat sini dia adalah 90. Dia nak 110, maksudnya mestilah melebihi 90. Okey? Okey. Yang ni awak tengok video pertama Cikgu dah bagi tips sikit. Okey, oleh itu kita letaklah sini 110. Tapi dia nak sekarang ni apa? Dia nak manakah menunjukkan kedudukan P dan Q. Okey, kita tengok soalan ni dah habis dah ni kali kot. Tengok ada tak Q? Ini Q. Okey, tapi 70. Bukan. Ini P. Ini Q tapi 70.
Sedangkan ni adalah 110. Salah juga. So, mana satu ni? Dalam kes macam ni, kadang-kadang dia saja tak bagi lengkap. Kan? Jadi, apa yang perlu buat adalah kita kena buat juga utara pada P tersebut. Sebab nak cari mana satu ke jawapan. Sebab dia bagi clue ni agak blur sikit kan. Jadi, kita letak juga U pada titik P. Okay, kenapa kena letak U pada titik P? Sebab nak cari maklumat. Manakah jawapan yang paling dekat? Okey, seperti yang kita maklum bahawa bentuk Z adalah kan. Jadi sini adalah 110 Z. Okey, 110 kat situ. Right. So begitu juga sini. Sini sebenarnya berapa nak cari ni? Sini sebenarnya sebab straight line adalah 180. Jadi berapa kat situ? Sini sepatutnya adalah 70. Sebab 70 tambah dengan 110 akan dapat 180. Betul tak? Jadi ini pun bentuk Z juga. Nampak bentuk Z? Jadi ini pun 70. Ya, tengoklah soalan clue mana yang paling dekat. Okey, 70. Mau tengok sini. Dekat P 70. Nampak tak? P 70. Nampak tak? Ini yang dekat. Jadi oleh demikian, ni sepatutnya ada Q ni. Ada sini lah utaranya. Jadi kat utara kat sini sebenarnya dia delete. Dia saja buang untuk kelirukan kita. Ni kalau ikutnya 110. Nampak tak? Sama kan? Sama kan? Jadi itulah kadang-kadang pelajar terlepas pandang. Dia keliru sikit. Jadi gua rasa cukuplah dengan 3 ni sebagai panduan awak untuk menjawab soalan-soalan lain. Ya? Okay, bye. Jumpa lagi.